Okey, so sekarang cikgu akan terangkan pula dua hukum yang terdapat dalam aruhan elektromagnet. Okey, dua hukum yang ada dalam subtopik aruhan elektromagnet. Okey, jadi macam yang kamu boleh lihat dekat belakang ni, okey, hukum yang ada dalam aruhan elektromagnet adalah hukum Lenz dan juga hukum Faraday. Okey, Lenz law and Faraday law. Okey, dua-dua Lenz dengan law ni adalah nama tokoh fizik lah pada zaman dahulu. Okey, kita mulakan dengan hukum Lenz dulu. Okay, untuk definisi hukum Lenz tu kamu boleh rujuk dekat buku rujukan di mana definisi dia agak kompleks untuk untuk kalau macam kamu nak tulis. Okay, sekali cikgu nak cuba terangkan dalam cara yang mudah untuk kamu memahami hukum Lenz. Okay. So istilah yang ada dalam hukum Lenz ataupun sifir ataupun formula yang ada dalam hukum Lenz ni, konsep dia adalah menentang. Okey, menentang. Okey, kenapa dikatakan menentang? Okey, kita tahu, okey, bila suatu magnet kekal kita tolak masuk ke dalam solenoid, jadi arus aruhan akan terhasil menyebabkan jarum galvanometer akan terpesong. Okey, itu kita dah faham dah dalam video sebelum ni. Cikgu dah ajar macam mana aruhan elektromagnet terhasil bila magnet kekal masuk dalam solenoid. Okey, flux magnet yang ada pada magnet kekal tu akan dipotong oleh lilitan-lilitan solenoid menyebabkan arus aruhan akan terhasil, jarum galvanometer akan terpesong. Okey. So maksudnya arus aruhan terhasil tu dia punya arah pengaliran arus aruhan tu ditentukan menggunakan hukum Lenz. Okey, di mana konsep dia ataupun formula dia adalah menentang. Okey, jadi kamu kena tengok kat sini. Okey, bila suatu magnet kekal menghampiri satu solenoid, okey, kita tahu magnet kekal ada kutub utara dengan selatan. Okay, katakanlah magnet kutub utara tu menghampiri solenoid ni. Okay, jadi solenoid ni dia akan menjadi kutub yang sama dengan kutub magnet kekal. Okay, kamu tengok ni solenoid ni. Okay, yang ni kutub utara magnet. Okay, bila menghampiri solenoid, solenoid ni akan jadi utara juga. Okay, maksudnya kutub solenoid ni akan jadi kutub yang sama dengan magnet kekal. Okay, jadi contohlah kalau yang datang tu selatan, kat sini pun akan jadi selatan. Okay, disebabkan magnet kekal kat sini yang datang ataupun menghampiri solenoid ni adalah kutub utara, hujung solenoid akan jadi utara juga. Okay, so bila utara dengan utara, kita tahu bila kutub yang sama akan ada daya tolakan. Okay, maksudnya solenoid dengan magnet kekal ni ada daya tolakan. Tapi kita gerakkan magnet tu menentang daya tolakan tadi tu. Kan sepatutnya diorang menolak, tapi kita paksa juga magnet tu masuk ke dalam solenoid. Okay, itu yang nama dia menentang. Okay, maksudnya bila utara dengan utara, diorang menolak, tapi kita menentang penolakan tadi tu. Okay, pergerakan magnet kekal ni menentang penolakan utara dengan utara tu. Okay, sebab tu nama dia menentang. Okay, jadi kita tahu bila magnet kekal ni masuk ke dalam solenoid, okay, flux magnet akan dipotong oleh solenoid menyebabkan arus aruhan akan mengalir dalam galvanometer. Okay, jarum galvanometer akan terpesong. Okay. Jadi kalau solenoid ni belah kanan utara, jadi belah kiri akan jadi selatan. Okey, jadi sekarang kita nak tentukan arah arus aruhan mengalir ke dalam solenoid ni menggunakan petua genggaman tangan kanan. Okey, yang mana kamu belajar dekat subtopik 3.1 tu. Kamu boleh tengok dekat video cikgu sebelum ni ada tajuk petua genggaman tangan kanan. Okey, di mana kita pakai petua genggaman tangan kanan, petua yang kedua khas untuk solenoid iaitu ibu jari akan tunjuk utara. Okey, empat jari ni adalah arus aruhan. Okey, ibu jari akan tunjuk kutub utara, empat jari adalah arus aruhan. Okey, kamu tengok kat sini. Utara belah kanan, selatan belah kiri. Jadi, kamu kena genggam genggaman tangan kanan dan kamu kena buat pada arah yang sama dengan utara iaitu macam ni lah. Okay, disebabkan nampak utara ni berada pada belah kanan, jadi ibu jari kena tunjuk ke arah kanan. So jadi empat jari cikgu ni akan tunjuk ke arah bawah, nampak? Empat jari cikgu ni, okay, dia punya arah jari cikgu tu ke bawah. Okay, menunjukkan arus aruhan ke bawah. Okay, arus aruhan ke bawah ini. Semua ni ke bawah. Okay, dapat tak? Okay, jadi kamu tengok dah tentukan utara selatan solenoid tu, jadi buat genggaman tangan kanan, ibu jari akan tunjuk kutub utara. Okey, empat jari akan jadi arus dalam solenoid. Jadi kamu nampak empat jari cikgu bawah, arus dalam solenoid ni semuanya
ke bawah. Okey. Jadi kamu tengok lilitan solenoid tu betul-betul. Okey. So yang ni kat sini. Okey. Dan dia naik atas balik dan lilitan ni masuk daripada belakang solenoid, dia akan lilit balik. Okey. Jadi jarum galvanometer ni dia akan terpesong ke kanan. Okey. Kenapa terpesong ke kanan? Sebab galvanometer, okey, jarum galvanometer akan terpesong mengikut arus keluar. Okey, arus masuk daripada kiri keluar ke kanan menyebabkan jarum galvano terpesong ke kanan. Okey, faham ingat ni? Arah jarum ni penting juga. Okey, jadi arus saruhan daripada atas turun ke bawah, bergerak ke kanan, jarum galvanometer akan terpesong ke kanan. Okey, sebab itulah arus keluar ke kanan. Okey, boleh. Okey, jadi untuk gambar yang kedua pula, macam mana kalau kita jauhkan magnet kekal dengan solenoid? Okey, kita jauhkan magnet kekal daripada solenoid. Maksudnya solenoid tu boleh ada dalam okey, magnet kekal boleh berada dalam solenoid, kita keluarkan. Okey, ataupun magnet ni dekat dengan solenoid, kita jauhkan. Okey, jadi berdasarkan hukum Lenz di mana konsep dia menentang. Okey. Okey, bila magnet kekal menjauhi solenoid, okey, hujung solenoid dengan hujung magnet kekal akan jadi kutub yang berbeza. Okey, akan jadi kalau yang ni magnet kekal ni hujung dia utara, so solenoid ni akan jadi selatan, belah kiri akan jadi utara. Okey, kenapa macam tu? Okey, bila utara dengan selatan, kita tahu utara dengan selatan akan ada daya tarikan. Maksudnya solenoid dengan magnet ni akan menarik. Tapi pergerakan magnet tu menentang penarikan tadi. Kan dia orang nak bersama, utara dengan selatan dia orang nak bersama, tapi kita menentang, kita pisahkan dia orang. Okey, magnet ni kita jauhkan dengan solenoid. Jadi sebab tu konsep dia menentang. Nampak tak? Okey, kalau yang tadi utara dia orang menolak, dia orang tak nak bersama, tapi kita paksa juga dia orang bergabung. Okey, kita paksa juga dia orang bergabung, kita masukkan juga magnet tu. Itulah jadinya konsep hukum Lenz. Okey, faham tak? Okey, jadi bila utara dengan selatan, okey, sepatutnya ada daya tarikan. Dia orang nak bersama sebab berbeza kutub, dia orang menarik. Okey, tapi kita pisahkan dia orang. Okey, itulah terhasilnya arus saruhan. Okey, maksudnya arus saruhan akan terhasil dalam lilitan solenoid. Jadi nak tahu arah mana, kita pakai genggaman tangan kanan lagi sekali. Okey. Jadi kamu tengok dekat sini. Okey, utara belah kiri, selatan belah kanan. Jadi tangan kamu kena macam nilah. Okey, macam ni kan, sebab utara belah kiri. Ya, ataupun kalau nak nampak senang, okey, macam ni. Cikgu lebih suka macam ni. Okey, kenapa cikgu lebih suka macam ni? Sebab kita boleh nampak jari tu. Okey, jari kita yang 4 tu kita boleh nampak. Jadi kita tahu ibu jari tunjuk ke arah utara, utara berada belah kiri. Okey, ibu jari akan belah utara. Okey, satu lagi belah selatan. Jadi 4 jari ni akan tunjuk ke arah atas. Okey, 4 jari ni arah atas. Jadi arus aruhan ke atas. Okey, macam nilah. Okey, ni arus aruhan yang ada dalam lilitan solenoid. Jadi kamu ingat betul. Okey, ni atas. Ini masuk daripada belakang, turun bawah. Okey, dia keluar sini. Jadi menyebabkan jarum galvano akan terpesong ke kiri. Okey, kalau macam ni, terpesong ke kiri. Okey, sebab jarum galvanometer akan terpesong mengikut arus keluar. Okey, boleh. Jadi konsep hukum Lenz ni, dia keyword dia ataupun dia punya penting dia adalah menentang. Okey, maksudnya untuk hukum Lenz ni dia lebih kepada penentuan kutub. Okey, penentuan kutub solenoid dan juga arah arus mengalir. Okey, arah arus saruhan mengalir tu. Okey, jadi hukum Lenz, okey, kamu tahu, okey, konsep dia menentang. Kemudian nak tahu arus saruhan mengalir ikut arah mana, pakai petua genggaman tangan kanan. Okey. Itu hukum Lenz. Okay, tengok pula hukum Faraday. Kalau kamu nampak kat situ, cikgu lukis sebuah basikal. Basikal tak apa nak jadi sangat. Okay. Jadi hukum Faraday ni, dia punya konsep dia lebih straightforward, lebih mudah. Okay, iaitu arus aruhan. Okay, magnitude arus aruhan adalah berkadar langsung dengan kadar pemotongan flux magnet. Okay, magnitude arus aruhan adalah berkadar langsung dengan kadar pemotongan flux magnet. Okay, maksudnya bila berkadar langsung, bila kadar pemotongan makin bertambah, okay, arus aruhan pun makin bertambah. Okay, kenapa cikgu lukis basikal tu? Okay, yang cikgu nak highlightkan kat sini adalah lampu yang ada dekat basikal tu. Kita tahu basikal yang ada lampu ni, okay,
Okay, jangan salah faham, bukannya lampu yang kita pasang bateri tu yang menyala klip-klip kalau untuk yang siapa nak bawa basikal tepi jalan tu kan. Ini adalah lebih kepada basikal lama, basikal tua orang panggil. Okay, basikal dekat kampung-kampung yang atuk-atuk nenek naik dulu kan. Di mana dekat depan tu ada lampu basikal. Okay, kita tahu lampu basikal tu dijana menggunakan dynamo. Okay, dynamo iaitu penjana elektrik. Dynamo tu kita letak dekat roda basikal tu. Jadi bila kita kayuh basikal tu, dynamo akan terkena pada roda tu menyebabkan dynamo tu akan berpusing juga ikut putaran tayar basikal. Jadi bila dynamo tu berpusing, dalam dynamo tu adanya penjana. Jadi penjana tu akan akan hasilkan elektrik untuk menyalakan lampu pada basikal tu. Okay, jadi kaitan hukum Faraday ni maksudnya adalah lagi laju kita kayuh basikal tu, okay, kadar pemotongan flux makin besar. Jadi arus aruhan makin bertambah menyebabkan lampu basikal tu lagi terang. Okay, kita tahu bila arus banyak, lampu akan menyala lebih terang. Okay, itu nama dia hukum Faraday. Okay, magnitude arus aruhan adalah berkadar langsung dengan kadar pemotongan flux magnet. Jadi bila kita kayuh lagi laju, okay, dynamo berpusing lagi laju, jadi kadar pemotongan flux magnet berada dalam dynamo tu makin banyak, arus aruhan pun makin banyak, lampu akan menyala lebih terang. Okey, boleh. Jadi itulah hukum Faraday dengan hukum Lenz. Okey. Boleh. Jadi cikgu harap kamu faham. Kalau ada apa-apa soalan boleh tulis dekat ruang komen bawah. Okey, jangan lupa like, share dan subscribe video cikgu. Okey, sebab cikgu tengok dekat peratusan yang subscribe dan non-subscribe tu adalah lebih tinggi pada non-subscribe. Jadi cikgu minta siapa yang menonton ni, okay, boleh share dengan kawan-kawan. Okay, untuk yang penting kamu subscribe dululah. Okay, jadi kalau ada apa-apa boleh tulis komen kat bawah. Jadi jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih.